Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Nisa binti Muhammad Khari daripada PISMP Semester 8 Pendidikan Islam. Nama pensyarah penyelidik saya ialah Dr. Rafisha binti Rashid. Tajuk tesis saya ialah amalan ciri-ciri Rabbani dalam kepemimpinan siswa guru Institut Pendidikan Guru Kampus Datuk Razali Ismail. Pergi kepada pengenalan. Okey, apa beza kepemimpinan dan kepimpinan? Kepemimpinan dapat dikaitkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan seorang pemimpin, manakala kepimpinan dapat dikaitkan dengan gaya dan sifat seseorang pemimpin dan membawa organisasinya ke arah satu matlamat yang hendak dicapai. Menurut Sivla pada tahun 2004 telah menjelaskan bahawa kepimpinan mempunyai kaitan dengan cara menggerakkan orang lain melakukan gerak kerja dengan baik dan keupayaan menyempurnakan visi dan misi. Permasalahan kajian. Kajian yang dilakukan oleh Spendlove 2007 di United Kingdom mendapati kompetensi kepimpinan di institusi pendidikan tinggi IPT adalah tidak sama dengan kompetensi kepimpinan di sekolah. Kajian Spendlove pada tahun 2007 ini juga mengatakan bahawa tentang kompetensi kepimpinan dari aspek pengetahuan, sikap dan tingkah laku di 10 buah universiti di United Kingdom menunjukkan pengetahuan proses akademik, kredibiliti iaitu reputasi dan hormat, pengalaman di universiti, kemahiran komunikasi dan membina pasukan adalah penting untuk kepimpinan yang berkualiti. Seterusnya, menurut kajian oleh Highland pada tahun 2015, Tafsir Al-Baidawi 1968 mengistilahkan Rabbani sebagai orang yang mempunyai ilmu yang sempurna dan diamalkannya. Manakala Al-Qardawi 1997 menjelaskan bahawa Rabbani mempunyai dua maksud iaitu meletakkan matlamat dan objektif kehidupannya adalah semata-mata mendapatkan keradaannya dan segala kaedah dan sumber rujukannya adalah berasaskan wahyu. Robert 2013 mengatakan bahawa potensi kepimpinan ini perlu dikenal pasti, malah bakat mereka perlu diasah dan diberi peluang untuk dikembangkan dalam pelbagai sudut. Kajian dan soalan kajian. Pertama, untuk objektif kajian, mengenal pasti tahap amalan ciri-ciri Rabbani dalam kepemimpinan siswa guru Institut Pendidikan Guru Kampus Datuk Razali Ismail. Yang kedua, mengkaji amalan ciri-ciri Rabbani tertinggi dalam kepemimpinan siswa guru IPG Kampus Datuk Razali Ismail. Dan yang ketiga, mengenal pasti tahap perbezaan antara faktor jantina dengan amalan ciri-ciri Rabbani dalam kepemimpinan siswa guru Institut Pendidikan Guru Kampus Datuk Razali Ismail dari aspek pembangunan diri. Soalan kajian pula, apakah tahap amalan ciri-ciri Rabbani dalam kepemimpinan siswa guru Institut Pendidikan Guru Kampus Datuk Razali Ismail? Yang kedua, apakah tahap amalan ciri-ciri Rabbani tertinggi dalam kepemimpinan siswa guru Institut Pendidikan Guru Kampus Datuk Razali Ismail? Dan yang ketiga, adakah terdapat perbezaan signifikan antara faktor jantina dengan amalan ciri-ciri Rabbani dalam kepemimpinan siswa guru Institut Pendidikan Guru Kampus Datuk Razali Ismail dari aspek pembangunan diri? Untuk kerangka konseptual kajian yang telah saya rangkakan atau binakan ini adalah adaptasi daripada kajian Highland dan Rahimah pada tahun 2012. Kat sini kita dapat lihat jantina dan tiga aspek yang difokuskan iaitu ketuhanan, keinsanan dan juga pembangunan diri. Dan ketiga-tiga aspek ini adalah amalan ciri-ciri Rabbani dalam kepemimpinan siswa guru. Ini adalah adaptasi daripada Highland dan juga Rahimah pada tahun 2012. Kerangka konsep ini adalah kerangka konsep bercirikan kepemimpinan Rabbani di sekolah yang merangkumi tiga aspek tadi, iaitu keinsanan, ketuhanan dan juga pembangunan yang melahirkan kepemimpinan Rabbani. Tinjauan literatur Midner, Duria dan Ebers pada tahun 2011 mengatakan pemimpin pendidikan harus mempunyai kemahiran dan juga kompetensi bagi menghadapi cabaran memimpin serta mengurus institusi pendidikan masa kini. Kajian yang dilakukan oleh Ilawati pula pada tahun 2012 mengatakan bahawa tidak dapat dinafikan gaya dapat menentukan corak kepimpinan seseorang pemimpin. Dan dalam Islam, aspek kepemimpinan perlu memfokus kepada pembangunan ilmu dan bertunjangkan pengangkatan paradigma tauhid agar dapat membangunkan modal insan yang seimbang seiring dengan tuntutan agama. Ini menurut kajian daripada Hayden 2015.
Metodologi kajian. Okey, untuk reka bentuk, kajian saya ialah kajian tinjauan. Kaedah yang digunakan ialah kuantitatif. Menurut jadual daripada Craigie dan Morgan, populasi yang diambil adalah seramai 164 orang siswa guru Muslim sahaja semester 6 dan semester 8. Dan daripada jadual Craigie dan Morgan ini mendapati bahawa sampel yang perlu diambil daripada soal sidik ialah seramai 118 orang siswa guru Muslim semester 6 dan semester 8. Dan kaedah persimpulan ialah rawak mudah. Kita pergi kepada prosedur penganalisisan data. Yang pertama sekali saya gunakan analisis deskriptif iaitu min, sisihan piawai dan peratusan. Dan yang kedua ialah analisis inferensi iaitu ujian t-test. Instrumen kajian terbahagi kepada 4 bahagian. Bahagian pertama iaitu bahagian A maklumat demografi sebanyak 4 item. Bahagian B ketuhanan 7 item, bahagian C keinsanan 6 item dan bahagian D soal sidik pembangunan diri sebanyak 7 item. Dan semua ini adalah diadaptasi daripada kajian Highland dan Rahimah dengan ubah soal. Kesusahan kajian. Okey, kat sini saya telah memilih seramai 4 orang pensyarah sebagai panel pakar untuk menilai soal sidik saya. Dan seterusnya borang semakin para pakar instrumen penilaian bagi membuat pembetulan dan memberi komen dan cadangan kepada item yang kurang menepati kehendak konstruk. Baiklah, untuk kepercayaan, kajian rintis yang telah saya jalankan kepada 30 siswa guru di Institut Pendidikan Guru Kampus Datuk Razak Ismail, di sini dapatlah dirumuskan bahawa soalan-soalan yang terdapat dalam soal sidik saya ini adalah pada tahap kepercayaan yang sangat baik dan boleh diterima. Daripada Alpha Crombash, saya dapati soalan yang telah dibuat adalah bertepatan dan sangat baik dan boleh diterima sebagai soal sidik. Ini daripada interpretasi skor Alpha Crombash, Bond dan Fox 2007. Ini saya rujuk di sinilah. Okey, untuk seterusnya dapatan analisis demografi. Okay, untuk demografi, soalan yang pertama ialah jantina. Lelaki seramai 34 orang sahaja, manakala perempuan 84 orang dan jumlah sekali ialah 118. Program ataupun semester PSMP semester 6 seramai 71 orang, manakala PSMP semester 8 seramai 47 orang. Option pula, bahasa Melayu seramai 19 orang, pendidikan Islam 37 orang, sejarah 11 orang, bahasa Inggeris 31 orang, sains 20 orang. Dan kat sini ialah pendidikan Islam paling ramai. Itu seramai 37 orang. Okey, minat siswa guru terhadap kepimpinan. Soalan keempat saya utarakan kepada responden, adakah anda suka menjadi seorang pemimpin? Dan jawapan bagi responden saya lebih kepada jawapan tidak iaitu seramai 60 orang. Manakala ya, jawapan ya adalah seramai 58 orang. Dan ini menunjukkan bahawa ramai di antara mereka tidak suka untuk menjadi seorang pemimpin. Dan antara jawapan yang diberikan oleh mereka ialah tidak berkeyakinan, tidak mempunyai ilmu dan amanah ini adalah satu benda yang berat atau tanggungjawab yang besar dan seumpama dengannya. Okay, dapatan kajian pula. Dapatan kajian ini yang telah diproses menggunakan SPSS dan interpretasi skor min menurut Nunnally 1967 di sini adalah 1 hingga 2 itu skor min rendah, 2.01 hingga 3 sederhana tinggi rendah, 3.01 hingga 4 sederhana tinggi, 4.01 hingga 5 tinggi. Untuk soalan 1 tahap amalan Cici Robani dalam kepemimpinan siswa guru IPG KDRI, jadual 2 ini menunjukkan taburan min, sisihan piawai dan juga interpretasi min. Okey, kat sini kita dapat lihat bahawa untuk mengikut keutamaan, ketuhanan yang paling tinggi minnya iaitu 4.87. Manakala diikuti dengan pembangunan diri iaitu 4.83. Seterusnya diikuti dengan aspek keinsanan yang terakhir yang sebanyak 4.76. Kesimpulan yang dapat disimpulkan ialah tahap amalan ciri-ciri Robani dalam kepemimpinan siswa guru di IPG KDRI berada pada tahap yang tinggi. Namun, amalan ciri Robani yang utama diamalkan oleh siswa guru adalah dari aspek ketuhanan. Hal ini menunjukkan bahawa siswa guru IPG KDRI amat menekankan hubungan dengan Allah dalam memimpin. Baiklah, untuk
Soalan kedua, tahap amalan ciri Rabbani tertinggi dalam kepemimpinan siswa guru IPG KDRI. Okay, berdasarkan analisis tadi, kita dapat tahu aspek ketuhanan adalah aspek yang paling tinggi. Okay, oleh itu, soalan kedua kita akan mengkajikan tentang aspek ketuhanan. Baiklah, untuk soalan dua, kita dapat lihat mempunyai skor min yang paling tinggi sebanyak 4.91. Soalannya adalah saya percaya saya perlu mengutamakan amalan yang boleh mendapat keredaan Allah Subhanahu Taala. Dan soalan yang menunjukkan min kedua tertinggi adalah soalan 3 dan 6 yang mempunyai skor min 4.90. Soalannya berbunyi amalan kerohanian dalam kehidupan perlu ditibatkan, dan soalan ke-6 berbunyi saya percaya bahawa tugas amal ma'ruf nahi munkar merupakan satu kewajipan kepada individu Muslim. Ini secara keseluruhannya, item soalan yang menunjukkan peratus yang tinggi ialah pada soalan yang kedua, iaitu saya perlu mengutamakan amalan yang boleh mendapat keredaan Allah. Hal ini menunjukkan bahawa siswa guru IPG KDRI sangat mengutamakan keredaan Allah dalam kehidupan mereka. Kebarangkalian kefahaman mereka terhadap menjaga hubungan dengan Allah itu adalah berada pada tahap yang tinggi. Soalan ketiga iaitu tahap perbezaan antara faktor jantina dengan amalan ciri-ciri Rabbani dalam kepemimpinan siswa guru IPG KDRI dari aspek pembangunan diri. Okay, jadual 4 menunjukkan hubungan antara jantina dengan amalan ciri Rabbani dari aspek pembangunan diri. Min yang paling tinggi yang kita lihat ialah lelaki berbanding perempuan. Dan nilai T sebanyak 2.95, tahap signifikan P 0.004. Kita beri kepada kesimpulan, hasil kajian mendapati nilai T bagi perbandingan tahap amalan ciri Rabbani dari aspek pembangunan diri bagi seseorang lelaki dan perempuan ialah T sama dengan 2.95, P lebih kecil. P tadi 0.004 lebih kecil daripada 0.05. Maka terdapat perbezaan yang signifikan amalan ciri Rabbani dalam kalangan siswa guru lelaki dan siswa guru perempuan dari aspek pembangunan diri. Ini menunjukkan bahawa guru lelaki lebih menekankan aspek pembangunan diri daripada perempuan. Untuk rumusan kajian, terdapat 3 rumusan. Yang pertama, kajian ini mendapati bahawa tahap amalan ciri Rabbani dalam kepemimpinan siswa guru berada pada tahap yang tinggi. Aspek ketuhanan merupakan ciri Rabbani yang tertinggi. Terdapat perbezaan amalan ciri Rabbani dalam kepemimpinan siswa guru lelaki dan juga siswa guru perempuan dari aspek pembangunan diri. Implikasi kajian. Implikasi ini kepada 3 sektor utama iaitu Kementerian Pelajaran Malaysia, KPM dan juga IPGM. Dan implikasi kajian ini adalah supaya mereka ini lebih cakna dengan keperluan siswa guru, terutamanya keperluan dari segi ilmu pengetahuan serta kemahiran sosial. Kemudian untuk pihak pensyarah, untuk membantu mereka menilai siswa guru yang berpotensi tinggi dalam bidang kepemimpinan. Seterusnya pada siswa guru, kajian ini boleh memberikan siswa guru ini mempunyai inisiatif sendiri untuk menambah pengetahuan serta menyertai lebih banyak camp dan bengkel berkaitan dengan kepemimpinan. Seterusnya, cadangan. Dicadangkan supaya melibatkan siswa guru daripada IPG lain, iaitu kawasan Pantai Timur sahaja atau semua IPG di Malaysia. Kemudian melibatkan siswa guru dari semester lain, iaitu tidak tertakluk kepada semester 6 dan 8 sahaja. Kemudian melibatkan pelbagai metodologi, antaranya mengimplementasikan kaedah kualitatif melalui proses termobile atau menggabungkan kaedah kuantitatif dan juga kualitatif. Itu dalil yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Wahai umat manusia, sebenarnya kami telah menciptakan kamu semua daripada lelaki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Surah Al-Hujurat ayat 13. Sekian sahaja saya. Syukran jazilan.